bertepuk tangan segan mengikut undang-undang, berjoget dengan riang, bertepuk-tepuk tangan, bertepuk tangan segan, berjoget dengan girang, hidup menjadi senang. Ramai penduduk setempat menyangka bahawa kubu-kubu yang ada di sekitar kawasan penempatan mereka adalah milik tentera Jepun, padahal kubu tersebut dibina oleh tentera British sebagai perlindungan ketika diserang tentera Jepun. Kubu-kubu British ini dikatakan telah dibina dalam tahun 1940 yang mana ia bertujuan untuk mempertahankan negeri Kelantan daripada serangan musuh sewaktu Perang Dunia Kedua berlaku. Kubu-kubu yang ada ini juga dikatakan telah dibina khusus setelah British menerima maklumat bahawa Jepun dijangkakan akan menyerang tanah Melayu melalui Kelantan. Kubu-kubu British ini dibina di beberapa lokasi yang dilihat strategik oleh tentera British sewaktu itu, terutamanya di kawasan pesisir pantai di bahagian utara sepanjang tumpat kebacok yang menghala ke arah Laut China Selatan. Dianggarkan terdapat sebanyak 25 kubu yang ada di Kota Baru Kebacok. Sebahagian daripadanya dikatakan hampir tenggelam kerana hakisan pasir di pesisir pantai yang berlaku setiap tahun. Sayangnya, mercu tanda sejarah ini juga ada yang telah dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat tempatan dan menjadi tempat maksiat dan juga sarang penagihan dadah. Setiap kubu yang dibina dikatakan berbeza mengikut kedudukan tinggi, rendah dan keluasannya bergantung kepada kedudukan geografi, senjata yang diguna pakai dan bilangan tentera yang ditempatkan. Menurut cerita lisan penduduk tempatan, tentera British ditempatkan di kubu-kubu ini berketurunan India Punjab dan ada di kalangan tentera-tentera tersebut dirantai kakinya oleh tentera British. Bukti-bukti yang nyata seperti ini amat berharga sebagai tanda suatu kejadian yang diceritakan betul-betul wujud dan pernah berlaku dalam masyarakat suatu masa dahulu. Assalamualaikum, nama saya Nur Afika binti Muhammad Nur Syehidah dan nombor kad matrik saya adalah C19A0445. Hari ini saya akan menceritakan tentang Istana Bunian. Istana Bunian ini dibina oleh Hashim Abdul Rahman sejak tahun 1987 di Kampung Tok Burung. Yang membezakan antara Istana Bunian dengan rumah kampung yang lain adalah disebabkan seni bina bangunan yang agak pelik. Jika pemilik Istana Bunian ini tidak berpuas hati dengan binaan pada bahagian tertentu, dia akan membina rekaan baharu sehingga dia berpuas hati. Maksud di sebalik nama istana ini ialah besar, cantik dan indah, manakala Bunian bermaksud alam halus. Oleh itu, Istana Bunian ini merupakan sebuah bangunan yang indah dengan reka bentuk ukiran yang halus. Sekian daripada saya, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Fushayin C19A018 telah memilih Pantai Irama yang terletak di Bacok, Kelantan sebagai topik saya pada hari ini. Saya akan mula dengan sedikit asal-usul Pantai Irama di Bacok. Pada masa dahulu, masyarakat setempat juga percaya bahawa wujudnya cerita sebuah kemudi emas yang timbul di permukaan air di pantai tersebut bersama seekor buaya putih. Selain itu, Pantai Irama juga pernah mempunyai sejarah pahit kerana ia telah menjadi salah satu tempat pendaratan tentera Jepun pada masa dahulu. Tapi kini, Pantai Irama telah menjadi tempat warisan pelancongan yang dapat menarik perhatian pelancong-pelancong untuk datang melawat ke Kelantan. Antara faktor-faktor yang dapat menarik perhatian pelancong ialah terdapat pandangan Pantai Irama yang cantik dan terdapat berbagai tarikan makanan dan permainan yang disediakan. Antara makanan yang dijual adalah seperti ikan celup tepung, keropok beleko dan sotong celup tepung. Selain daripada itu, terdapat juga aktiviti menarik yang boleh disertai seperti banana boat, kereta kuda dan permainan layang-layang. Kini terdapat aktiviti baharu iaitu
satu aktiviti motor ATC yang dan mendapat sokongan hangat daripada pelancong-pelancong yang datang melawat di Pantai Irama. Selain itu, kemudahan seperti taman permainan kanak-kanak, tandas awam, tempat mandi, surau dan tempat meletak kereta juga disediakan untuk pelancong-pelancong yang datang melawat. Jadi, pelancong-pelancong dapat mengunjungi Pantai Irama dengan lega hati dan gembira. Dengan ini, Pantai Irama telah menjadi tempat pelancongan yang dapat sambungan hangat daripada pelancong-pelancong luar untuk mendatang melawat ke Kelantan. Hari ini saya akan menerangkan tentang kuih jalak emas yang merupakan kuih tradisional yang terkenal di sebelah pantai timur, terutama di negeri Kelantan dan Terengganu. Nama jalak emas diambil dari warnanya yang kuning keemasan dan kuih ini mempunyai rasa lemak manis. Kuih ini biasanya dihaskan bagi hidangan raja dan kaum bangsawan kerana kos penghasilan yang mahal dan cara menghasilkannya yang agak rumit. Kuih ini biasanya dihasilkan bersama kuih tahi itik supaya tidak membazir putih telur yang berbaki. Terusnya, cara-cara membuat kuih jalak emas. Yang pertama, pecahkan 6 biji telur dan masukkan 1 sudu besar esen vanila dan kacau seperti. Kemudian, tapis untuk buang ketulan telur. Masukkan telur ke dalam piping bag. Kemudian masukkan setengah cawan gula, 2 cawan air dan 1 helai daun pandan yang telah dipotong. Kacau sehingga mendidih. Apabila sudah mendidih, masukkan telur tadi ke dalam larutan gula dan pusing bulatan. Setelah masak, bolehlah diangkat dan terus dihidang. Hai korang, hari ni saya nak share dekat korang pasal makanan tradisional di negeri Kelantan. Okay, seperti yang korang tahu ataupun bila sebut pasal negeri Kelantan, korang mesti akan fikir pasal nasi kerabu kan? So, hari ni saya bukan nak share pasal nasi kerabu, tapi pasal nasi tumpang. Okay, nasi tumpang ni sangat famous di negeri Kelantan dan tidak ramai yang kenali. Jadi, saya ingin kamu semua tahu bagaimana rupa nasi tumpang itu dan keistimewaan nasi tumpang itu. Okay, nasi tumpang ini anda boleh dapat di mana-mana di Kelantan, tapi anda boleh dapat iaitu di Kota Baru Kelantan, iaitu di Pasar Kubang Pasu. Jom tengok. Di pasar beli telur,